Seterusnya, untuk selain daripada graf dan juga jadual, kita juga perlu tahu bagaimana membina histogram. Selain daripada histogram, kita ada juga di sini carta bar ataupun dengan kata lain, nama lain dia carta palang. So, ni gambaran untuk carta bar. Ni adalah bentuk carta histogram. Jadi kalau diperhatikan, memang hampir sama kedua-duanya, walau bagaimanapun carta bar atau carta palang, kalau kita perhatikan menggunakan palang menegak, paling penting tidak bercantum. Itu yang cikgu nak awak semua tengok. Perhatikan carta palang. Kalau diperhatikan dekat masih lagi sama di sini. Seperti kita nak bina graf, paksi X mesti merupakan pemboleh ubah dimanipulasikan. Manakala kalau kita tengok sini, paksi Y. Paksi Y tetap pemboleh ubah bergerak balas. Okey, ni untuk carta bar. Begitu juga dengan histogram. Cikgu cerita sekaligus dengan histogram. Paksi X tetap pemboleh ubah dimanipulasi. Manakala paksi Y tetap pemboleh ubah bergerak balas. Dan setiap histogram, setiap carta bar mesti ada tajuk. Macam biasa tajuk pun sama. Kalau carta bar sini tajuk dia bilangan murid tingkatan 4 sains. Ni adalah PB. PB. Pemboleh ubah bergerak balas. Melawan kumpulan darah. Kumpulan darah tu adalah PM. Tak kisah dalam graf, dalam histogram, dalam carta bar, tajuk PB melawan PM. Okey, itu yang cikgu nak tekankan. Baik Jadi dari situ kita boleh nampak pemboleh ubah kita boleh nampak kita juga perlu berkomunikasi dengan cara selain daripada graf, kita perlu bina carta bar, kita perlu binakan histogram. Carta bar mempunyai selang antara bar dia. So tu carta bar. Manakala kalau histogram, selang dia tidak ada selang. Kalau kita perhatikan di sini, histogram menunjukkan taburan data secara visual dan kekerapan sesuatu nilai di dalam sesuatu kumpulan data. Jadi bila kita boleh tengok sini kekerapan antara jumlah sini, kita boleh tengok ketinggian. Contoh sini pemboleh ubah yang kita manipulasi iaitu ketinggian antara 121 hingga 125 cm. So kekerapan dia kita boleh perhatikan bilangan kekerapan tu maksudnya bilangan murid yang kita perolehi. Berapa ramai? So sini 3 contoh. Jadi tidak ada selang di antara palang-palang dalam histogram. Tapi kalau carta bar kumpulan darah A, sini contoh pemboleh ubah manipulasi yang pertama kumpulan darah A. Ada data dia. Pemboleh ubah yang bergerak balas ramai 26 orang. Selang lagi untuk kumpulan darah B, mungkin ada 5 orang pemboleh ubah yang bergerak balas. Sehinggalah O. Itu antara yang cikgu nak tekankan untuk kaedah melukis carta bar dan juga kaedah melukis histogram. So, dua maklumat ni untuk carta bar, untuk histogram pun terdapat di dalam buku teks muka surat 12. Boleh ikut step dia. Setiap untuk carta bar, kita sambung sikit lagi. Untuk carta bar, setiap lebar palang seperti perlu seragam. Sama besar. Tak kisahlah sini dia beri warna yang berbeza. Maksudnya walaupun warna yang berbeza, masih lagi saiz dia ni sama besar. Kalau sini satu kotak, yang A satu kotak, B pun satu kotak, C pun satu kotak, D pun satu kotak untuk lebar dia. Tak bolehlah besar kecil tak boleh. Tidak ada hiasan sini. Mesti seragam. Cuma mungkin kita akan nampak perbezaan dari segi kekerapan bilangan. Tinggi palang bergantung kepada kekerapan data atau frekuensi sesuatu data. Maksudnya tinggi palang tu tengoklah kalau paksi Y untuk kumpulan darah A, pemboleh ubah bergerak balas dia 26. So ketinggian dia 26. Ataupun sini untuk kumpulan darah B, pemboleh ubah yang dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas iaitu bilangan murid ialah 5. So 5. Sehinggalah
akhir sekali berapa. Yang pasti kena ada selang. Tolong selang. Sebab kadang-kadang bila cikgu jumpa dengan sebelum ni, memang majoriti bila buat je carta bar, disambung. Okay, bila awak buat carta bar yang bersambung, palang dia tu bersambung, bukan lagi carta bar. Tu adalah histogram. Okey, itu yang cikgu nak awak bezakan. Jadi kalau histogram, kita boleh tengok sini. Masukkan label unit, dapat semacam biasalah. Saiz dan lebar palang hendaklah sama. Nampak sini, poin yang terakhir. Poin terakhir. Saiz untuk semua palang hendaklah sama untuk semua sela kelas dan tiada jarak antara palang. Tiada jarak. Melekat. Tak kisah. Kalau tengok sini, kita boleh perhatikan berapa palang yang kita ada, dia mesti melekat. Tapi ketinggian bergantung kepada berapa nilai dia. So, itu ketinggian dia. Kebiasaannya, bila histogram, kita akan dapat nilai selang dekat tengah sekali tu, data tengah-tengah, biasanya data dia paling tinggi. Kebiasaan. So, tu yang bila kita buat histogram. Jadi, untuk makluman, kalau maklumat yang ada di sini, cikgu nak awak bezakan bagaimana nak bina carta bar dan bagaimana carta bar tu pembinaan dia berbeza dengan histogram. Jadi, tu yang mana bila kita boleh buat dua ni lagi selain daripada jadual, selain daripada graf, kita boleh bina carta bar, kita boleh bina histogram. So, kita pun dapatlah berkomunikasi dalam biologi. Jadi, tiga-tiga ni tolong ambil perhatian, termasuk juga cara membina jadual. Ikut aspek, ikut kriteria, ikut apa yang perlu ada semasa kita bina carta bar, semasa kita bina histogram, semasa kita bina jadual, semasa kita bina graf.